Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Honda Global MET Malaysia. Hari ini kita akan bincang pasal satu topik yang membuatkan Honda ni sangat-sangat menarik dekat market Malaysia ni. And before that, saya nak bagi tahu korang, kalau korang belum buat benda ni, sila buat sekarang. Sebab penting untuk always up to date dengan konten-konten baru kami. Okay? Jangan lupa untuk like, follow and also share kita punya social media platform. And also kalau ada butang loceng dekat kita punya page tu, tekan butang loceng tu untuk always stay up to date bila kita upload konten baru. Saya Alif Rosli, Authorized Sales Advisor dan juga Internal Dealer Instructor untuk Honda Bangi ni. Dan hari ni saya bawa tetamu saya, kawan saya yang sangat-sangat rapat dalam car line ni. Okay, Encik Azhar. Okey Azhar, boleh cerita sikit apa background you, dah berapa lama kerja dekat sini, sebelum ni kerja apa, kenapa tertarik dengan nak join bidang sales Honda ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar, sales advisor lah, sales advisor Honda Global MET Bangi. Kenapa tertarik nak join dalam bidang sales ni? First, sebelum pada ni saya kerja sebagai banker. Dah around 10 years lah dengan banker. After that nampak macam ada peluang baru untuk saya explore dan saya quit daripada banker dan join bidang sale lah, dalam kereta ni. Sebab dekat situ kita nampak ada something yang kita boleh belajar dan boleh improve lagi kita punya skill dari masa ke semasa kan, macam tu lah. That's why saya join sale. So agak lama tu, dalam 10 tahun dia kerja dengan bidang bank, and then dia tiba-tiba tukar beralih bidang kepada bahagian sale. Mungkin ada sikit dia punya tarikan itulah, cabaran yang berlainan, tapi dia mungkin ada sebab yang mungkin lumayan ke, itu yang menarik dia kan. Dah berapa tahun dekat Honda Bangi ni? So far saya join Global MET ni dah tahun 2021, dah almost 5 tahun lah. Dah 5 tahun dah, alhamdulillah masih lagi boleh follow dengan trend terkini dari segi so banyak benda baru yang kita belajar bila kita join dalam bidang sales ni sebenarnya. So daripada traditional punya side, flyers, dan sekarang ni more kepada teknologi lah. Teknologi kan. Sebab Honda dia bila keluar model baru je, always dia akan introduce teknologi baru kan. Teknologi baru. So okey, tanpa buang masa lagi, kita akan cerita topik utama kita. Kenapa jenama Honda ni dia punya resale value dia, dia punya second hand value dia sangat-sangat stabil, sangat tinggi. Sebab tu kita akan huraikanlah kenapa sebab-sebab dia tu. Okey, first thing first, pada pendapat saya bila saya tengok dekat pasaran lah kan, pasaran kereta terpakai ni, bila saya tengok jenama Honda ni, harga dia sangat-sangat susah nak turun. Walaupun dah sampai 10 tahun, kadang-kadang kita tengok Civic FD lah. Civic FD tu walaupun dah lebih 10 tahun umur dia, okay, tapi masih atas 20,000, ada yang 30,000, 40,000 kan. Betul. Padahal kereta dah umur macam tu, kita nak beli pakai loan pun dah tak boleh dah. Betul. Tapi dia punya harga dia masih strong lagi. Masih strong. Itu belum lagi kita cerita berkenaan dengan FD 2R yang selected tu. Oh, itu Type R tu, kereta idaman tu. Orang panggil tape. FD 2R tu, kalau kita ingat lah kan, harga dia jual atas 200,000. Ya. Tapi dah lepas 10 tahun, harga dia 120,000 sekarang. 120,000, itu standard. Kalau ada modify lagi mahal, lagi-lagi ada barang macam Spoon, Mugen, JS Racing, semua tu. Itu menunjukkan maknanya Honda ni resale value dia dekat situ dah, orang dah boleh nilai dah. Betul. Kenapa Honda ni dia punya market jualan balik tu tinggi. Betul. Kalau kita nampak mungkin dari segi jenama Honda tu sendiri. Betul. Kan, jenama Honda tu sendiri yang dah melalui satu fasa R&D ataupun satu fasa research and development yang memuaskan hati. Memuaskan hati para pengguna dia. Betul. Kita akan pergi lebih mendalam dalam bahagian tu. So, pertama sekali apa yang saya nampak lah kan, pasal Honda ni, dia dah lebih 60 tahun, dah lebih 50 tahun dah dia dekat pasaran dunia. Betul. Ni. Dekat Malaysia pun dah lebih 30 tahun dah dia dah ada dekat. Dia dah nampak dekat negara kita. Dari tahun 90-an lagi. So, maknanya dia sepanjang tahun tu dia maknanya dia dah terbukti tau. Dia punya jenama dia tu, reputasi dia tu dah menjulang tinggi lah orang kata. So bila betul ke bila sesuatu jenama tu dah ada reputasi yang elok, dia akan affect dia punya resale value, harga terpakai dia tu.
Betul. Sebab mungkin kalau kita nampak untuk brand Honda ni bukan kita saja yang generasi baru. Sebelum ni pun mungkin mak ayah kita dah pernah guna, atuk kita pun dah pernah guna. Ya, betul. So daripada sana itulah orang kata customer experience. Customer experience. Customer experience bagi tahu Honda ni macam ni dan macam ni. That's why kita kata benda tu dah reliable. Maknanya orang kata satu benda yang memberi impak kepercayaan yang tinggi betul. terhadap brand tu sendiri. Dari segi apa ni orang panggil apa? Macam mana? Dia punya kepuasan lah. Kepuasan. Kepuasan betul. bila kita pakai. Sebab daripada ayah takkan kita tak percaya ayah. Betul. Kan daripada atuk kita, ayah kita semua kan. Daripada ayah kepada kita kan. Dan bagi tahu yang Honda ni terbaik. Terbaik. Dalam erti kata lain dia daripada buah mulut lah. Orang ni dah pakai, lepas tu dia bagi review. Sekarang ni kita tak boleh pandang rendah dekat review ni kan. Macam you all jugalah, kalau nak beli sesuatu barang mesti tengok review dulu macam mana kan. Tengok review dulu, maknanya baca komen dulu kan. Ya, betul. Baca pengalaman orang yang sebelum-sebelumnya yang pernah guna brand tersebut dan apa feedback dia. Betul. So itu memang impact dia besar lah bila buah mulut tu, bila review tu yang bagus-bagus semua kan. So jenama Honda itu yang buatkan dia reputasi dia bagus. Meyakinkan lagi orang untuk beli. Daripada buah mulut tu mungkin Azhar boleh cerita kenapa pakai kereta ni puas hati. Adakah sebab dia punya rekaan ke, dia punya rekaan luar ke dalam ke, dia punya mechanical ke rekaan dia. Sebab seperti yang saya tahu, rekaan Honda ni kalau kita tengok kereta tu dah lebih 10 tahun, macam FD lah, Civic FD. Tahun 2010. Design masih cantik lagi. Design masih cantik lagi. Masih menawan, masih menarik hati kita. Itu salah satu dari segi reka bentuk, dari segi bentuk luaran. Walaupun dah melebihi fasa orang cakap apa 10 tahun dah tak boleh nak loan pun, tapi bila kita nampak di jalanan dia masih lagi memberi impact yang positif untuk orang Grab kereta tu. Ya, betul. Itu satu mungkin dari segi design yang agresif. Lepas tu dia tak lapuk di zaman. So kalau kita nampak dari segi dalaman dia, dalaman ni yang memberi satu kepuasan pada customer adalah keselesaan, keluasan kan. Itu belum lagi kita pergi kepada performance. Dan sebagainya. Ya, betul. Memang Honda ni ada orang kata setengah jenama ni dia buat terlalu comfort, tapi bila comfort dia tak sesuai pula untuk stabil untuk bawa laju. Tapi Honda ni apa yang saya perasan lah, bukan sebagai peminat kereta, bila saya bawa kereta Honda tu saya rasa dia balance. Dia selesa tapi pada masa yang sama dia stabil juga. Kita bawa macam mana pun masih melekat lagi kat jalan tu. Masih melekat, dan kalau kata family pun boleh. Sebab dalam dia luas. Dia tidak fokus kepada pemanduan saja. Tapi practicality pun ada kan. Betul. Jadi macam FD, dia sediakan 4 pintu. Betul. Jadi at the same time boleh untuk jadi kereta sport. Kereta keluarga tapi sporty. Kereta keluarga yang sporty. Betul. So dari segi itu, dari segi dia, maknanya dia balance lah. Bukan sekadar dari segi pemanduan, tapi dari segi dia punya practicality. Dia punya reka bentuk luar dia kan. Dari segi mechanical pun sama juga. Sebab apa yang saya nampak, Honda ni bila dia reka dia punya barang, satu barang tu dia memang canggih, high tech, tapi masih boleh lagi untuk senang jaga. Betul. Canggih tapi at the same time dia simple. So bila dia buat rekaan macam tu, dia punya engine, dia punya gearbox dia punya bahagian drivetrain dia semua kan, suspension dia semua tu. Jadi banyak kedai-kedai aftermarket ataupun bengkel-bengkel luar ataupun orang yang nak buat sendiri senang untuk akses dan juga repair benda tu. So bila dah berpuluh tahun Honda buat macam ni, maknanya ramai bengkel-bengkel dah matang. Dari segi matang tu salah satu benda lah. Maksudnya dia kalau kita buat comparison tu dari segi cost lah kan. Maknanya repair tadi mesti related dengan cost untuk penjagaan kereta tu. Walaupun dia sediakan satu kereta yang orang kata mempunyai racing family, tapi kos untuk kita repair ataupun kos untuk kita menjaga kereta tu tak terlalu tinggi. Betul. Tak terlalu tinggi. Satu, yang kedua kita boleh katakan kebanyakan negara kita sekarang ni dah ada banyak dealer yang menyediakan ataupun
Honda tadi. Lepas tu kita sambung balik berkenaan dengan tadi kos penjagaan kan. Manakan kita pun ada banyak dealer, ada banyak service center kan. Jadi senang untuk pemilik Honda tadi untuk akses. At the same time kalau kita nampak dekat luar sana pun banyak kedai-kedai, bengkel yang boleh repair, yang boleh bagi servis terbaik lah dengan kos yang lebih rendah. Kan? So dari segi alat ganti pun kalau kita nampak untuk alat ganti Honda ni senang untuk dapat. Senang dapat, especially macam negara kita sendiri pun ada provide kan, ada sediakan ada alat ganti dia alat kita. Ganti dia. Untuk pengetahuan semua kenapa kereta Honda ni senang dapat alat ganti dia, sebab banyak vendor-vendor lokal, vendor-vendor tempatan yang sendiri buat alat kereta tu. Contoh macam dia punya drive shaft, dia punya lower arm, lepas tu bahagian-bahagian dalam enjin dia tu, dia punya body part, pintu dalam semua tu. So itu semua adalah pembuat tempatan, vendor-vendor tempatan yang buat barang tu. Jadi kalau let's say lah kereta kita ada masalah, kita nak dapat pun senang. Kita boleh direct dengan vendor tu semua kan. Jadi tak ada isu. Lepas tu dari segi kualiti pun still lagi QC daripada Honda Japan kan. Betul, walaupun vendor-vendor tempatan yang buat, tapi quality inspection, quality checking semua tu masih taraf Honda Jepun lagi. Honda Japan. That's why kenapa resale value dia tu tinggi. Maknanya dari segi alat ganti tadi mudah kita nak dapat. Mudah nak dapat, mana-mana tempat ada. Lepas tu dia punya bengkel banyak. Lepas tu kalau kita nampak dia punya sistem yang Japan buat ni untuk kereta dia tak terlalu complicated sebenarnya. Betul, tak terlalu complicated. Tak terlalu complicated. Itu yang saya cerita tadi tu, bukan sekadar rekaan luar dalam, tapi mechanical dia pun tak terlalu complicated. Tak terlalu complicated. Maknanya orang kata kalau bahasa tu tak renyah lah kata untuk repair. Betul. Masih senang lagi. So itu yang membuatkan kita letak diri kita sebagai pembeli kereta terpakai kan. Bila kita tengok kereta tu, okey, memang cantik, memang ngam. And then kita tahu yang barang, let's say kalau barang kereta tu rosak, kita nak dapat pun senang dan juga harga mampu milik. Jadi kita jadi yakin untuk beli kereta Honda yang terpakai ni. Let's say lah kereta tu dah Honda City awal tahun 2000, tahun 2004. Barang dia masih ada lagi. Masih boleh dapat lagi. Dan harga pun masih berpatutan. Betul. Yang penting dia tahan lasak dan tahan lama. Betul. Kita tengok Honda Jazz kan. Honda Jazz dari tahun 2009 masih ada lagi dia punya alat ganti dia. Hampir 20 tahun dah kereta tu. 20 tahun dah. Tapi permintaannya masih tinggi dah untuk Honda Jazz. Betul. Cuba kalau tengok dekat online market kat situ berapa orang jual Honda Jazz tu, tak dapat bawah 20. Semua atas 20,000 lagi kan. 20,000 lagi. Kat situ dah kita dah boleh nilai kenapa kereta tu practicality dia orang kata harga dia tu tinggi sebab masih ada permintaan. Masih ada permintaan daripada golongan remaja, lepas tu yang berkeluarga anak seorang pun saya rasa masih relevan untuk pakai kan. Betul, memang masih relevan lagi. So itu yang buatkan confident tu kan. Lepas tu lagi-lagi kalau nak cerita pasal orang muda lah. Orang muda kan banyak minat kereta Honda ni kan. Bila dia tengok kereta CVFD dah bawah harga 40,000, dah bawah 30,000 dah boleh dapat, mesti dia orang minat. Lagi orang muda ni tangan dia gatal, suka modify kan. Barang senang tak nak dapat barang aftermarket untuk Honda ni? Sangat-sangat senang kalau kita nampak untuk barang-barang Honda ni. Dia banyak choice, banyak pilihan. Dari segi rim, performance. Kalau even kita kata performance punya barang pun senang lah untuk dapat. Senang untuk dapat. Jadi kalau kita nak modifikasi, dia kos tak terlalu tinggi. Sebab macam kata-kata tadi, kita ada local punya production. So kita boleh pilih spek mana yang kita berminat, macam spoon, betul ke, GS Racing, macam-macam ada lagi, Seekers, banyak macam ada. So dekat situlah menyebabkan orang kata untuk yang modifikasi ni berminat dengan kereta-kereta yang Honda ni lah, especially kan. Betul. Tu lagi satu saya nampak lah, macam ada satu YouTuber ni dia ada buka kedai detailing, lepas tu ada jual barang-barang Honda juga.
Dia baru main dengan Honda Jazz yang generasi GE, tak silap saya. GE ke GD? GE. Bila dia start main, dia nak kumpul barang tu pun masih senang lagi, masih boleh dapat. Masih senang lagi sebab And disebabkan dia ni seorang influencer yang agak popular dekat Malaysia ni, ramai follower dia. Sedikit sebanyak dia menaikkan resale value Honda Jazz tu. Honda Jazz tu sendiri kan. Sebab kalau dari segi kita cerita dari segi half cut pun masih banyak lagi barang-barang original daripada Japan sendiri. Ya, betul. Yang boleh dibawa masuk dalam negara kita especially. Lepas tu harga dia pun masih lagi cantik. Awal tu tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Mampu milih. Dari segi mana kalau kata yang nak dapatkan barang original lah. So bila dia buat macam tu kan, saya rasa macam impress tau, sebab sedangkan kereta tu dah lebih 10 tahun. Betul. Okey, lepas tu harga dia dah sampai harga lantai. Harga lantai dia mungkin dalam 30,000 atau 25,000. Maknanya mampu milik. Bila mampu milik, lepas tu bila disebabkan tiba-tiba kereta model tu naik balik, dia jadi 40, dia jadi 50. Kalau saya sebagai pemilik Jazz yang model yang sama, saya rasa itu jackpot tu, saya dapat jual dengan harga tinggi. Sebab saya tahu demand ada. Kadang-kadang setengah kereta, tapi kebanyakannya Honda lah. Kereta lama, harga dia dah jatuh ke lantai, tiba-tiba naik balik. Betul. Macam CVFD pada satu masa dulu saya pernah nampak CVFD Type R yang FD2R tu. Paling rendah saya nampak orang jual 90,000. Tahu-tahu sekarang dah jadi 120, 150. Ya, betul. Itu kita kalau cerita CVFD kan, kalau kita ke belakang sikit lagi tu EK9. Type R pertama kita. EK9. EK9 dah jadi 250,000 itu. Ada satu tu bila dah kita kata apa refurbish ataupun dia cat baru balik, dah restore balik kan. Harga dia rasa macam agak terkejut kan. Itu EK9 kalau yang kita tengok NSX, Honda NSX Type R. Itu dah sampai 1 juta tah dia punya value dia tu. Ya, betul. So itu yang nak menunjukkan kereta Honda ni, dia punya sambutan dia dekat market terpakai tu masih ada. Masih ada dan kuat. Ya. Sebab tu kalau kita kata even kita kata yang biasalah untuk yang common ataupun general macam City, Civic kan. Kita punya WRV dan sebagainya masih kekal dia punya resale value tu yang tinggi. Kalau macam tadi NSX tu mungkin collection punya kereta. Betul. Maknanya kereta-kereta yang dia punya stok pun dia punya pengeluaran pun mungkin limited. Tapi untuk yang kereta common ataupun kereta general, dia punya resale value tinggi. Walaupun orang kata kereta general lah. Kan. Macam tu. Jadi yalah, because of tadilah benda-benda yang tadi dia ada peminat setia dia kan. Lepas tu dia dari segi part pun dia okey. Nak membela dia pun murah kan. Dia macam contohlah dia punya minyak hitam kan, barang-barang minyak brake semua tu. Performance part dia pun cost ownership dia rendah. Tak membagi beban lah untuk orang yang ada kereta Honda tadi. Tak semestinya kalau kita beli kereta Honda ni kita nak modify. Let's say kalau kita nak beli kereta Honda yang terpakai ni, sekadang tu bawa pergi kerja untuk simple-simple, tak modify, kita maintain standard je pun kos dia murah saja. Jadi itu yang meyakinkan orang tau untuk beli kereta terpakai Honda ni. Kat situ dia punya resale value dia strong. So itu sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak lah, tapi memang banyak. Memang banyak lah. Kita bandingkan dengan brand-brand lain, okey, sebab kalau kita tengok brand lain ni, dia baru masuk Malaysia. Betul. Tak sampai 5 tahun, tak sampai 10 tahun. Jadi kita ada yakin, tapi kita tak seyakin dengan jenama yang dah 30 tahun. Maknanya macam tadilah kita kata kita pun nak beli sesuatu tu, kita akan tengok referral. Yes, betul. Macam kalau produk baru ni mungkin R&D dia tu belum cukup matang. Belum cukup matang, betul. Belum cukup matang. Dan mungkin bila kita pakai kebetulan nak kena pada kita tak tahu kan. Jadi sebab itulah kalau kenapa Honda ni dia punya value dia tu tinggi, sebab dah tak ada masalah-masalah yang tak terduga terjadi. Paling-paling tu biasa yang saya nampak lah kan, orang kata kalau beli kereta Honda terpakai ni kita risau dia punya gearbox CVT rosak. Tu Azhar, you ada apa sedikit boleh bagi sedikit pandangan ke pasal CVT tu? Sebab kalau ikut saya punya data dan juga review owner yang jaga maintenance kereta dia, ramai je gearbox CVT dia masih elok. Dah pakai lebih 10 tahun,
dah sampai 400,000. Paling tinggi saya pernah dapat customer Honda Accord, pakai Accord tahun 2014. Okey, kita sambung pasal gearbox CVT tadi. Saya ada dapat seorang customer ni, dia sangat jagalah kereta dia, well maintain. Dia pakai Honda Accord tu dari tahun 2014. Lepas tu dia ulang-alik Bukit Mahkota dengan Perak. Hari-hari tau. Jauh. Hari-hari bekerja. Hari-hari ulang-alik. Dia tak duduk dekat Perak tapi dia ulang-alik. Ulang-alik. Honda Accord dia tu. Masa dia nak jual Honda Accord dia tu, mileage dia dah 700,000. Tapi gearbox tak pernah tukar lagi. Okey, dia just tukar minyak gearbox saja. Dia maintain macam tu saja. Tak pernah lagi breakdown, sadai tepi jalan. Itu it goes to show that maknanya walaupun ada persepsi di mana gearbox CVT ni cepat putus, cepat rosak, tak tahan lasak, actually dia taklah semudah macam yang you all sangka. You all sangka macam tu mungkin disebabkan tengok bengkel-bengkel promote gearbox buka-buka dah hancur semua. You all kena be aware yang bengkel tu tak salah, tapi itu part of marketing diorang untuk menunjukkan diorang boleh repair gearbox CVT tu. Tapi dia macam dia nak bagi tahu yang kalau ada kerosakan CVT boleh datang ke kami. Boleh datang ke kedai dia. Tapi sebenarnya CVT tu tahan lasak. Memang tahan lasak. Memang tahan lasak. Cuma kita kena tahulah skedul penjagaan minyak CVT tadi. Betul. Jangan kata dah 20,000 patut tukar, awak drag sampai 30,000, itu betul. kesalahan sendirilah. Kalau dari segi warranty pun kita mungkin akan ada question mark jugalah kan. Sepatutnya 20,000 dah tukar, kenapa tak tukar lagi? Macam tu. Sebab kalau apa-apa kereta pun dia ada timeline dia untuk penggunaan minyak hitam tadi kan. Macam 10,000 ke 10,000 kenapa kena tukar. Mungkin dari segi kelikatan minyak tu sendiri kan. So bukan kita kata fizikal barang tu yang tak bagus, tapi mungkin kita terlupa. Sebab kalau ikut kita punya data servis rekod pun jarang, sangat-sangatlah jarang orang claim untuk tukar gearbox. Betul. Sangat jarang. So kat situ kita ada data yang reliable lah. Yang proven lah. Proven. And kereta-kereta yang hantar dekat service center kami ni pun, walaupun dah habis warranty, masih dengan kami lagi. Betul. Kadang-kadang kereta tu dah 10 tahun, dah 12 tahun, tapi owner tu dia nak rekat rekod dengan Honda Malaysia, nak penjagaan, dia percaya dengan service center kita. So that's why dia masih hantar and tak ada lagi rosak gearbox. So jangan risau pasal apa yang you all dengar pasal gearbox CVT ni manja ke apa semua. Itu semua nak kata tak benar, tak juga, tapi actually dia taklah seteruk yang you all sangka. Betul. So macam tu. So that's why you all tak perlu risau. So you boleh dengan confident, dengan yakinnya beli kereta Honda yang terpakai ni. Sebab majoriti kereta kita semua, hampir semua dah pakai CVT kan, kecuali yang hybrid saja. Kecuali hybrid lah. Hybrid dia tak ada CVT. Dia tak ada CVT. Yes. So kat situ dia punya cost ownership dia pun rendah kan. Okay. So itu yang buatkan dia dah lah depend dengan CVT. Lepas tu minyak dia pun jimat kereta Honda ni. Itu menyebabkan kenapa orang masih lagi mencari kereta Honda walaupun second hand. So bila orang buat comparison, perbandingan dengan lain-lain brand kan yang ada dekat especially market Malaysia ni, dari segi fuel efficiency, mana penyibatan minyak tadi. Penyibatan minyak tadi. So daripada situ kita nampak bila kita beli Honda, minyak jimat. Minyak jimat, betul. Minyak jimat. Ada sebab kenapa Honda pilih gearbox jenis CVT ni untuk gandingkan dengan dia punya engine dah jimat dah. Lepas tu dengan CVT lagi yang memang menjimatkan lagi, itu yang buatkan combination yang perfect, memang ngam untuk fuel economy. Dalam keadaan ekonomi sekarang kan, minyak yang tak menentu, orang 97 dah naik, 95 pun dengar cerita tak lama lagi subsidi akan ditarik kan, dan subsidi sebagainya, bersasar, subsidi bersasar dan sebagainya. So orang akan pergi ataupun orang akan pilih Honda. Ya, betul. Sebab dari segi penggunaan minyak tadi kita nampak lebih efisien. Lebih efisien. Berapa persen ataupun berapa liter per 100 tu mungkin dia boleh buat kajian sendirilah kan. Betul. Kalau kita bukan pengguna Honda, kita nak buat kajian tu kita boleh je masuk dekat grup-grup pemilik Honda ni kan. Macam grup City, grup CRV kan.
Rata-rata memang diorang selalu share tau, diorang punya fuel ekonomi tu. Ada yang 1 liter boleh jalan sampai 30 km. Itu untuk hybrid. Kalau yang bukan hybrid, ada yang 1 liter boleh jalan sampai 20 km. Bayangkan betapa jauhnya. Mungkin dia boleh buat comparison dari segi penggunaan minyak tadi. Kita ada proven yang kita punya brand kita ni, brand Honda ni boleh pergi lagi jauh. Boleh pergi lagi jauh. Betul. Disebabkan itulah yang menyebabkan resale value dia tinggi. Jadi jangan segan. Jangan segan, jangan malu datang, tanya dulu dari segi fuel consumption, lepas tu grab satu kereta Honda. Ya, betul. Sebab kita yakin maknanya kalau kita nak jual balik pun ada permintaan. Ada permintaan. Ciri-ciri yang kita orang sebut tadi tu adalah benda yang orang akan berfikir untuk beli kereta Honda. Bila you all berfikir tu mesti jadi persoalan, dan persoalan tu memang senang nak dapat jawapan dia. Betul. Senang nak dapat jawapan dia. Senang nak dapat jawapan dia kan. Betul. Kenapa kena beli Honda? Sebab minyak jimat. Senang dapat. Betul. Kereta pun tahan lasak. Orang pun cakap puas hati. Puas hati. So kita kalau dah beli, nak jual, nak tukar Honda baru, nak jual pun ada harga. Betul. Sebab itulah resale value dia tu makin hari makin stable dan makin naik, kita kata. Makin naik. Turun tu saya rasa since saya kenal Honda lah, dah 40 tahun ni. Masih lagi tak sangka. Kalau ikutkan daripada tahun ke tahun tu dia akan beza dalam 10 ke 15% kan. Drop, betul drop, tapi tak sebanyak dengan lain-lain brand yang ada dalam pasaran kita. Betul. Memang tak dinafikan semua kereta bila keluar showroom je harga akan drop. Tapi kita kena tengok secara mendalam berapa banyak dia drop dengan bandingkan dengan jenama-jenama lain. Kita tengok jenama yang baru sampai dekat Malaysia ni berapa resale value dia drop dengan jenama yang dah lama sampai seperti Honda ni dengan seangkatannya berapa banyak dia drop. Lagi-lagi benda resale value dia main peranan, let's say sebab ada orang kadang-kadang dia pakai 2 tahun saja kereta tu, dia tak pakai lama, pakai 3 tahun, mungkin 5 tahun, habis warranty je jual. So benda-benda tu yang korang kena ambil kira tau. Sebab bila resale value tu tinggi dan baki loan kita pula rendah daripada resale value tu, bila kita jual kita tak perlu top up pun. Sedangkan kalau ada setengah jenama tu yang kurang popular tu, bila kita nak jual kita kena top up lagi pada bank. Ya, betul. Kita kena top up lagi sebab dia punya market value dia lagi rendah daripada baki loan. Sebagai contoh, dia punya baki loan tinggal 100,000. Tapi bila nak jual market value dia dapat 80,000 saja. Dia kena top up 20,000 untuk jual kereta tu. Untuk jual kereta. Dah lah kereta nak jual. Betul. Kena top up lagi. Bayangkan kalau dah terseksa dengan kereta tu sebab mungkin ada masalah-masalah tertentu kan. Yang tadilah mungkin daripada R&D yang tak masih lagi baru. Betul. Yang membebankan. Jadi kita nak jual kena top up. End up bila kita kena top up, kita punya resource untuk beli kereta baru tu pun dah jadi sangat-sangat terhad. Jadi kita tak boleh beli kereta yang kita betul-betul nak, yang betul-betul puas hati. So dalam kes Honda ni rata-ratanya kita tengok walaupun dah pakai 4 tahun, 5 tahun, dia punya resale value dia masih strong. So kita nak jual sebelum habis warranty tu pun memang ngam. Biasanya macam tu lah kalau ikut kajian dan juga pengalaman saya sebagai sales advisor, bila dapat customer datang showroom kita, kita tanya nak trade in ke kereta, lepas tu dia bagi tahu yes ada, dah berapa tahun pakai, tengok 4 tahun. Hampir bila dekat-dekat warranty dah nak habis dan dia nak jual sebab dia nak tukar. Dia nak jaminan. Kita punya jaminan pun memang ada. Warranty kita pun 5 tahun unlimited mileage. Itu yang penting. 5 tahun unlimited mileage. Betul. Apa maksudnya, tak kira lah dah berapa ratus ribu kilometer kita jalan, selagi belum kena 5 tahun daripada tarikh kereta kita tu daftar, warranty akan terjaga. Dengan syarat kita pun servis dengan Honda. Sebab Honda dia ada rekod kereta kita, penjagaan kita, penggunaan kita juga. Dari situ dia boleh bagi jaminan untuk dapat alat ganti kan. Let's say barang tu rosak dalam tempoh 5 tahun tu. So itulah yang buatkan resale value kita strong tu. Okay, daripada jenama kita yang dah lebih 30 tahun. Kalau kat seluruh dunia dah lebih 50 tahun dah. Dah lebih 50 tahun kalau satu dunia. Betul. Kita punya history kita memang sangat-sangat rich lah. Daripada perlumbaan, daripada kereta biasa kan, daripada buah mulut orang-orang yang pakai, yang pernah Honda. Pakai mak ayah kita yang pernah bagi feedback. Semua puas hati. Semua puas hati. Lepas tu kedua, dia punya rekaan dia, luar dalam mechanical dia masih lagi relevan lagi dengan mata kita sekarang. Sekarang dah 2025 ni. Kan? Masih relevan lagi. Masih lagi relevan. Masih orang tak lapuk di zaman lah. Betul. Tak lapuk di
Ketiga pula dia punya barang-barang senang nak dapat. Spare part. Sebab apa spare part nak dapat? Okey, kita nak barang tulen boleh, original boleh, kita nak yang aftermarket pun boleh. Macam mana aftermarket pun boleh ada sebab vendor-vendor ataupun pembuat barang ganti tu dah matang. Dia dah tahu reka bentuk, jadi dia orang boleh produce sendiri ataupun improve lagi untuk performance kereta tu. Okey, lepas tu lagi satu yang membuatkan resale value ni, ini yang poin keempat lah kan. Dia punya kos untuk membela kereta tu murah. Kan. Tu back to part tadi tu senang dapat kan. Barang pun pembuat barang tu pun tempatan. Jadi senang nak dapat dan murah. Secara tak langsung cost ownership tu jadi murah juga. Lepas tu banyak tempat boleh buat juga. Banyak tempat boleh buat. Pergilah dekat bengkel kawan pokok ciri ke apa semua, memang boleh. Tak pening kepala lah. Tak pening. Kalau tukar barang tu tak perlu nak reset balik kod dia semua kan. Kalau kata nak refer dealer pun kita banyak dealer. Ya, betul. Yang ada dekat banyak kata-kata nak barang original kan. Boleh datang dekat dealer dan boleh make it order lah untuk original part. So maknanya let's say kalau kita dah pakai kereta Honda tu dah lebih 10 tahun, contoh kereta tu umur dah 15 tahun, kita nak restore balik 100% original macam keluar showroom pun masih boleh lagi. Masih boleh. Itu dia, minyak jimat kan, lepas tu dia punya engine pun powerful. Semua. So dari situ pemilik orang yang dah pernah pakai Honda ni semua berpuas hati lah. Daripada puas hati tu dia bagi review, dia bagi buah mulut, dah sampai ke orang lain. Itu yang buatkan resale value dia strong lah. Maintain strong. Kita letak diri kita sebagai pembeli lah. Kalau kita nak beli barang tu yang dah terpakai, kita tengok macam mana, boleh tak. Kita ambil kira dia punya cost ownership, road tax dia semua tu kan, barang saya nak dapat. So bila kita semua persoalan kita tu terjawab, secara tak langsung kita jadi yakin untuk beli barang tu. Betul. Okay. Dia tak terlalu kejam sangat dekat poket kita, dekat dompet kita ni. Betul. Itu yang buatkan resale value kita strong. So pada you all, kalau nak beli kereta Honda ni janganlah ragu-ragu lagi. Kalau ragu-ragu, boleh datang ke kita punya showroom Honda Global MET Bangi, dapatkan nasihat daripada sales advisor, dapatkan juga nasihat dan data daripada service advisor kita untuk data yang sahih. Kalau baca review-review yang negatif tu apa semua, okey, itu mungkin 1 daripada 1000 lah. Tak semua kereta sempurna kan. Kadang-kadang ada benda yang tak kurang bernasib baik. Tapi percayalah, daripada 1 tu ada 999 lagi yang berpuas hati, sangat puas hati. Kita tak nampak sebab diorang tak ada komplain. Diorang tak ada komplain sebab diorang puas hati. Itu saja yang buatkan resale value strong kita. Kita ambil contohlah kereta macam CV Type R tadi, FD tu. Itu yang kereta dah lebih 10 tahun. Kita tengok yang FK8 pula. FK8 daripada 2017. Harga Honda Malaysia 300,000. Tapi kita tengok market sekarang atas 200 lagi. Masih. Bayangkan. Masih kekal lagi. Orang kata macam tak turun. Betul. Dalam 7 tahun hanya 100,000 saja harga dia drop. Itu kalau good condition boleh dapat lagi tinggi. Ada jajan lagi tinggi. Ada yang saya nampak kereta tu dah fully built, dah siap. FK8. Dia tahun 2018. Dia jual harga 250,000. Bezanya hanya Honda Malaysia punya unit. Bukan Recon, Honda Malaysia punya unit. Lepas tu dah fully built, turun 50,000 saja dalam 7 tahun. Bandingkan dengan jenama yang lain, tahun yang sama dan seangkatannya. Itulah penangan Honda. Nak jadi barang investment pun boleh. Terbukti ya. Dah terbukti sebab kita dah ada. Dan saya rasa mungkin Civic Type R FL5 ni pun sama juga nasib dia. Sebab ada dengar-dengar dia akan jadi Type R yang terakhir untuk turbo. Mungkin selepas ni akan guna kuasa hybrid ataupun elektrik. We never know. That's why korang kena follow Honda Global MET Malaysia, tekan loceng tu untuk stay up to date konten baru kita orang. Itu dia. So itu sedikit sebanyak info kenapa resale value Honda ni sangat strong. Kalau korang tak yakin, bolehlah datang jumpa kita. Kita tunjuk semua data, semua bukti, semua fakta supaya jawab persoalan korang. So alright, itulah sedikit sebanyak daripada kami. Saya dengan Azhar. Alright, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk kontak kami kalau nak berminat nak beli kereta baru, nak dapat promosi up to date. Okey, setiap bulan promosi dia lain-lain. Okey. Dan special daripada kami, kita ada buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah dapat pergi haji. Dapat pergi haji ke umrah?
Umrah, dapat pergi umrah. Dapat pergi umrah. Ya, betul. Kita tak tipu, tak ada dongeng, tak ada rekaan, hanya eksklusif daripada Honda Global MET Malaysia. Okey, macam mana nak join, nak dapatkan, nak participate dalam kita punya cabutan bertuah ni, follow kita punya page. Alright. So, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada podcast yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.